Semoga selamat datang ke SRTV. Jadi perlawanan saingan Piala Malaysia 2024 akan bermula tidak lama lagi dan ini adalah video head to head mengenai perlawanan tersebut di mana kita akan menentang Putrajaya Atletik di Stadium Ceras di Kuala Lumpur. Akan berlaku pada 23 November, kick off 5 petang. Jadi ini adalah video head to head mengenai perlawanan ni guys, di mana aku akan share dengan kamu maklumat yang aku dapat untuk kelab Amriyaya ni. Sebenarnya tidak begitu banyak. Aku cuba mencari perkongsian mengenai saingan Liga Semi Pro A1 dan juga Putrajaya Atletik ni, tapi tidak sebegitu luas lah seperti mana kelab-kelab yang berada di saingan Liga Super. So aku akan cuba share dengan kamu sebaik mungkin data yang boleh aku perolehi. Okey, terlebih dahulu, di antara kedua kelab ni, aku belum jumpa lagi yang pernah kita bertemu dalam sejarah perlawanan. So, kita tidak ada bilang orang tali ukur lah untuk di mana pertemuan kedua-dua kelab ni terlebih dahulu, siapa yang lebih mendominasi, berapa banyak gol telah dilakukan. Cuma apa yang aku boleh kongsi di sini adalah kedudukan terkini juga result yang telah dimiliki, dua result terakhir yang telah dimiliki oleh Putrajaya Atletik ni pada perlawanan mereka, di mana dua perlawanan terakhir yang aku tengok di sini sewaktu menentang Macan United, di mana mereka telah menang perlawanan tu away match banyak 3 gol berbalas 6 untuk Putrajaya Atletik dan 3 untuk Macan. Dan yang menariknya di sinilah Amriyaya menjaringkan 2 gol pada perlawanan itu, dan ada beberapa pemain lain lagi lah. Dan seterusnya adalah perlawanan sewaktu aku nak tahu mana satu yang dulu ni menentang HFT hari Nin kah samping macam tu, di mana untuk perlawanan ni pula mereka berjaya menundukkan kelab HFT sebanyak 4 gol berbalas 1. Gol dilakukan oleh Adam Aziz. Ini adalah merupakan individu yang menarik perhatian aku lah di sepanjang pencarian aku ni, di mana 4 gol tersebut telah dilakukan oleh beliau guys. Pemain import kah kalau aku tidak silap ni? Ini pun aku cuba cari di Google tapi tidak jumpa juga. Dan kedudukan terkini untuk saingan Liga A1 Semi Pro, again aku nak tahu kalau benda ni update ataupun tidak, di mana PT Atletik ataupun Putrajaya Atletik sekarang ini berada di tangga keempat. Pasukan pertama yang memiliki jumlah gol yang cukup besar, iaitu 42 gol, dan antara pasukan yang mempunyai bolos yang tersikit jugalah di saingan Liga A1 Semi Pro ni, di mana sekarang yang mereka memiliki 12 kemenangan, 2 seri dan juga 4 kalah. So itu adalah merupakan sekejap kalau aku tengok dari segi goal scorer pula, again ini adalah perkongsian yang aku dapat daripada laman web diorang, tapi aku rasa laman web tu tidak begitu update. Tidak ada mana-mana pemain daripada PT Atletik pun yang tersenarai dalam penjaring terbanyak setakat ni. Again setakat ni aku nak tahu kalau benda ni update lah, which is aku rasa tak update pun sebenarnya. Tapi apa yang paling penting di sini adalah dua pemain yang dimiliki oleh mereka ni yang nampak gayanya sering melakukan gol, iaitu sekali lagi Amriyaya dan juga siapa lagi nama dia ni, Adam Aziz ni. So ini adalah merupakan dua individu yang memberikan threat besar untuk Sabah FC, dan juga of course lah beberapa kehadiran pemain yang pernah beraksi di saingan Liga Super pun adalah merupakan orang kunci utama untuk PT Atletik menyaingi Sabah di saingan Piala Malaysia ni lah. Jadi adakah kita akan menang mudah untuk perlawanan ni? Itu yang susah untuk diperkatakan sebenarnya, kerana again kita tidak mahu memandang rendah lawan kita. Seperti mana dikatakan oleh Ong Kim Si juga, anda sendiri pun mengatakan benda yang sama juga. Tapi based on paper, apabila kita bertemu pasukan yang bersaing di liga mereka ni, so far kita tidak mempunyai sebarang masalah, dan so far kita mampu memiliki gol yang jumlah jaringan gol yang cukup banyak lah. Itu yang apa sejarah yang kita telah lalui apabila bertemu dengan pasukan yang berada di Liga Semi Pro ni, lebih kurang begitu. Dan kalau kita tengok pula mengenai corak perancangan yang dilakukan oleh OKS untuk apabila bertemu dengan pasukan ni, OKS jarang sekali lah mengambil sebelah mata juga pada perlawanan yang sebegini. Instead, kalau kita tengok sewaktu menentang KL Rovers, kalau aku silap tempoh hari, kita hampir menurunkan pemain utama kita di dalam senarai starting 11, walau macam mana pun ada penggantian dilakukanlah di sepanjang permainan tu untuk memasukkan reserve kita. So talking about some other first player
first starting 11, player utama diturunkan ataupun reserve kita diturunkan, bagi aku bila kita tengok balik beberapa 4 perlawanan yang telah kita lalui ini, kebanyakannya menggunakan reserve, masih mendapatkan result yang kita inginkan, masih mendapatkan jumlah gol yang lebih daripada 3 yang kita inginkan juga pada perlawanan tersebut. Jadi menunjukkan di sini ini pernah aku katakan selection untuk perlawanan ni amat mudah untuk OKS untuk meletakkan sesiapa sekalipun, tapi yang pentingnya headache untuk OKS lah, sama ada untuk menurunkan pemain utama bagi mengekalkan diorang punya stamina dan juga match fitness, ataupun menurunkan pemain gantian bagi mengelakkan pula injury untuk pemain-pemain utama untuk mengharungi pula saingan Liga Super. So itu persoalan yang kita tak tahulah, tapi apa pun yang pernah macam mana aku katakan tadi, is either menurunkan first team atau second team. Setakat ni kedua-dua pemain yang berada di senarai tersebut mampu melakukan tanggungjawab yang sebaiknya. Tapi again, PT Athletic ni aku tak tahu siapa, aku tak tahu apa kemampuan mereka. Aku cuma tahu ada Amri Yaya dan juga Indra Putra di dalam tu. Of course Dirga Surdi jugalah. Itu saja yang aku tahu. So setakat ni kemenangan mereka macam mana aku share kamu tadi, kemenangan dia 6-3, kemenangan 4-1, cukup besar, cukup mampu mereka menjaringkan gol. Tapi adakah mereka mampu mengulangi benda tersebut apabila bertemu dengan tim yang berada di level yang berbeza, especially Sabah FC lagi yang berada di tangga ketiga sekarang ni? Adakah itu akan menjadi impact yang cukup besar untuk mereka? Tapi again, aku tidak nafikan mereka punya beberapa pengalaman yang boleh berkongsi ilmu bagaimana untuk mengharungi perlawanan menentang tim yang berada di level yang berbeza ni. So, prediction aku untuk perlawanan ni guys, sebenarnya aku katakan, aku yakin kita akan menang dalam perlawanan ni. Berapa jumlah gol itu adalah persoalan yang bagus sebenarnya, tapi aku merasakan kalau sebelum ni kita boleh lebih daripada 4. Maksud aku apabila menentang pasukan daripada Liga Semi Pro so aku mengatakan mungkin 5 gol boleh dilakukan oleh Sabah FC. Tapi aku mengharapkan PT Athletic akan menjaringkan gol sama ada melalui Adam Aziz ataupun Amri Yaya. Tapi of course aku mau tengok Amri Yaya lah menjaringkan gol. So mungkin ada 1 gol daripada PT Athletic membuat keputusan, 5 Sabah dan 1 PT Athletic. So bagaimana pula pendapat kamu untuk perlawanan ini guys? Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Adakah kamu rasa sesuatu keajaiban boleh dilakukan oleh PT Athletic menentang Sabah dalam perlawanan ini? Bincangkan di ruang komentar. Sekali lagi, bertemu di video seterusnya guys. Assalamualaikum.